Siapakah Melayu? Dan dari manakah asal usulnya? Penat dah saya jawab, selalu ditanya. Sering kali dijemput untuk memberi pelbagai ceramah, tetapi bila nak pilihan raya ni, keluarlah lagi orang Melayu ni pendatang. Okay, so saya tak nak kupas tentang pendatang atau sebagainya, tetapi saya ingin tunjukkan berdasarkan bukti DNA dari manakah asal usul Melayu. Dan sebenarnya sebelum kita buat kajian DNA, banyak dah teori berkenaan orang Melayu ni terutamanya daripada Peter Bellwood, daripada Robert Blas, yang mengatakan atau mengaitkan orang Melayu dengan kumpulan manusia yang bergerak keluar daripada Taiwan lebih kurang 10,000 tahun dahulu. So kalau betul kita adalah saki-baki daripada pergerakan manusia ini, maka kita baru sahajalah berada di Kepulauan Tanah Melayu. Tetapi bukti DNA telah meranapkan kepercayaan ini, dan banyak sangat penerbitan boleh dicari dalam pelbagai makalah akademik di mana orang Melayu telah berada sekian lama di Kepulauan Melayu dan berusia lebih kurang 50,000 hingga 60,000 tahun dahulu. Terima kasih kepada USM kerana telah menghantar saya jauh ke Glasgow. Banyak saya belajar kaedah-kaedah teknologi moden yang boleh digunakan untuk analisis DNA, dan akhirnya kajian itulah yang part of the data digunakan daripada orang asli itu yang menunjukkan pergerakan manusia keluar daripada Afrika dan sebagainya. Dan Asia Tenggara dipercayai sebagai pusat awal peradaban dunia yang dikenali sebagai Sundaland. Sundaland ni memang satu tamadun yang sangat besar, tapi malangnya ia telah ditenggelamkan bersama tamadunnya sekali, benuanya sekali, lebih kurang 14,000 tahun dahulu disebabkan oleh perubahan cuaca, dan disebabkan itu maka penduduknya telah berlayarlah dan mencari penempatan baharu di Asia Timur, di Kepulauan Pasifik dan sebagainya. Ini adalah Kepulauan Melayu, part of it sahaja, tapi peta ni dilukis pada tahun 1901 oleh penyidik daripada barat. Kita tak ada saya tak jumpa lagi peta di ni lah, mungkin ada tapi mohon maaf. Dan Kepulauan Melayu ni adalah satu kepulauan yang sangat besar di lautan India, antara lautan India dan lautan Pasifik, mengunjur sejauh 4,000 batu dari timur ke barat dan 1,300 batu dari utara ke selatan, dan merupakan kepulauan yang terbesar di dunia. Dan dia punya antara pulau-pulau besar adalah Borneo, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Filipina, termasuk juga Semenanjung Tanah Melayu. Okey, kajian DNA apabila saya masa di Glasgow, saya buat dua-dua, DNA Melayu dan juga DNA orang asli. Okey. Dan sampel ni sebenarnya saya gunakan untuk pembangunan data DNA mitokondria bagi kegunaan forensik. Okey, sebab saya kan dihantar sebagai pensyarah program sains forensik. Okey, tetapi apabila saya melihat kepada DNA mitokondria tu, kita nampak macam orang Kelantan ni macam pelik lah sikit, Datuk Mat. Orang Kelantan ni DNA mitokondria dia macam ada spesifik profil, dan saya amat tertarik dengan DNA orang Kelantan. Sebab masa tu saya sampling banyak daripada Kelantan, sebab saya kan daripada kampus kesihatan. Okey, dan lepas tu bila dah balik tahun 2000, saya pun cuba apply grant. Alhamdulillah saya dapat FRGS top down daripada Kementerian Pengajian Tinggi bagi menyambung pendidikan berkaitan orang Melayu. Dapatlah duit sikit dan kita boleh melihat sub-etnik secara spesifik. Tadi kita melihat Melayu secara random je. Okey, siapa-siapa Melayu dekat kampus kesihatan tu kita ambil. Kita cuma pastikan 3 generasi Melayu, tak adalah mamak tak adalah bapa tersalah sebut, tak adalah maknya orang Belanda ke dan sebagainya. Okey, dan kemudian kita sambung lagi di bawah projek LRGS, juga di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Ini projek yang lebih besar, lebih banyak lagi dia punya kuantum, dan ini sebenarnya fokus lebih kepada orang asli dan diketuai oleh Profesor Datuk Dr. Muhammad Zaki Saleh. Hai Prof, dekat UiTM. I promise dia ada ni online. Bersama dengan Profesor Telekek. Okey, kami sama-sama menjalankan ada untuk projek orang asli, pergi duduk dekat kampung orang asli beberapa hari dan sebagainya. Satu Malaysia lah kita pergi. Dan kenapa penting? Kerana orang asli ni telah diiktiraf oleh semua saintis di atas muka bumi ni sebagai populasi yang paling tua di dunia. So kita nak tengoklah, kita nak bandingkan DNA orang asli, terutamanya orang Semang dengan orang Melayu. Ada beza tak? Sama tak? Dan sebagainya. So ini adalah sampel
Sub-etnik Melayu yang terlibat dalam kajian, kita ada orang Bugis, Jawa, Aceh, Rawa, Minangkabau, Kelantan, Kedah. Kelantan kita spesifik orang Kelantan. Okey, Kedah campur. Kedah sebab kita ada satu kita panggil dekat Kedah ni dia ada tamadun yang besar. USM pun ada banyak tapak dekat Kedah untuk buat tapak arkeologi. Campur, Patani, Mendeling, Banjar. Banyak lagi sub-etnik lain, tapi sebab susah sangat untuk mendapat yang pure. Kita nak kena cari orang Bugis 3 keturunan, tidak mudah. Kita nak cari orang Minangkabau mungkin mudah, orang Kelantan senanglah. Saya pergi je dekat rantau, dekat mana? Dekat Macang tu, saya cakap dekat ketua kampung, saya nak yang 3 keturunan orang Kelantan, tak pernah kahwin orang luar, memang duk situ tak gimana. Yang tu senang. Banyak. Tapi kalau nak cari orang Banjar memang susah lah. So akhirnya kita berjaya dapat 11 sub-etnik yang menepati minimum spesifik statistical punya requirement. Dan ini adalah lokasi yang kita dah merantau satu Semenanjung Tanah Melayu ni. Ini dah publish by Dr. Waliuddin pada tahun 2018. Pelajar PhD dekat Pusat Pengajian Sains Kesihatan. Okey, macam saya sebut tadi, kita cuba buat perbandingan. Kita lihat persamaan dan perbezaan. Dan akhirnya memang kita dapat buktikanlah daripada sampel DNA orang Semang yang kita collect di sepanjang projek ni, dan juga saya bandingkan dengan sampel orang Jahai yang saya collect di Gua Musang, kita dapati memang orang Semang ni usia mitokondria DNA dia dalam 60,000 tahun. And orang Semang juga, based on kajian kita yang kita buat di sini, mendapati bahawa mereka mempunyai hubungan genetik yang amat akrab dengan populasi di Afrika, terutamanya di orang-orang asli di Afrika, India, Papua, dan juga orang asli di Australia. Dan makro haplogroup M yang merupakan makro haplogroup mitokondria DNA yang tertua atau kita panggil ancient DNA di Asia Tenggara ditemui dengan frekuensi yang tinggi dalam orang asli 53%, and the best part dalam orang Melayu juga frekuensi dia adalah tinggi. Dan orang Melayu daripada pelbagai sub-etnik yang saya sebut tadi mempunyai DNA mitokondria yang berusia hampir 60,000 tahun, dan ini telah berjaya dihasilkan dalam tesis PhD oleh Dr. Nur Hasindawati. Dan haplogroup M21 dan juga R yang berusia lebih kurang 50,000 tahun juga didapati dengan frekuensi yang tinggi berdasarkan kajian daripada Dr. Syarifanani, juga pelajar PPSK, dan haplogroup ini juga ditemui dalam sub-etnik Melayu. So ini adalah kaedah yang kita namakan sebagai molecular clock. Ini terlukis pakai tangan yang Dr. Nur Hasindawati terlukis, sebab zaman dulu-dulu tak ada software yang canggih-canggih So ini adalah PhD di PPSK. Beliau memang buat di PPSK. Dan kaedah ini melihat kepada penggunaan satu mutasi yang stabil, dan kita anggarkan bahawa mutasi itu berlaku setiap beberapa ribu tahun, dan kaedah ini melihat bilakah dua populasi mula berbeza antara common ancestor mereka, dan seterusnya dapatlah membuat anggaran usia bagi populasi tersebut. Saya tak nampak sangatlah, tapi bulat-bulat color-color yang berbeza tu, kita ada orang Aceh, kita ada orang Jawa, kita ada orang Minang, kita ada orang Bugis Bugis yang berusia lebih kurang 50 hingga 60,000 tahun menggunakan DNA mitokondria. Ini satu lagi contoh.